Hmm. Projek ni perlu dalam 2-3 hari untuk saya siapkan sebab saya dah guna 3D printer dan saya pakai epoxy. Jadi memang ambil berpuluh-puluh jam untuk kering dan siapkan benda ni. Jadi sementara tunggu benda ni siap, saya nak buat sharing sikit tentang 5 cara macam mana nak start jadi content creator. Step pertama, korang kena pilih media apa yang korang nak jadikan konten. Dia boleh jadi audio. Audio tu boleh jadi podcast, boleh jadi music, tu semua konten. Yang kedua adalah gambar. Gambar pun konten juga. Ada orang yang buat comic, infografik, ada orang yang design poster. Itu semua jenis konten tapi bentuk gambar. Yang ketiga, kita ada video, di mana video tu mempunyai audio dan juga gambar-gambar yang bergerak. Yang keempat, mungkin konten dalam bentuk artikel, penulisan. Itu pun boleh jadi satu bentuk. Jadi antara 4 medium ni korang kena pilih mana satu yang nak jadi core korang punya platform konten. Contohnya video lah, kita ambil satu contoh. Video adalah satu medium konten. Jadi step pertama kita dah pilih dah, iaitu media apa yang kita nak buat, video. Okey, settle yang pertama. Step kedua adalah cuba buat konten yang kita pilih tadi. Kalau tadi kita pilih video, kita punya media kita, jenis media tu kita pilih video, cuba buat konten satu, at least lah, cuba dulu. Bila kita cuba buat, kita akan tahu apa benda yang kita boleh buat dan kita akan tahu apa benda yang kita tak tahu, supaya kita boleh belajar. Sebab tu kena cuba, kena buat satu dulu. Pilih medium yang nak jadikan konten, itu step pertama. Step kedua adalah buat. Bila dah test buat tu, korang dah boleh agak tahu dia punya, oh macam ni rupanya buat video. Dah tahu feeling tu. Proceed ketiga, iaitu kenal pasti audience. Sebab korang dah ada idea dah. Korang dah ada macam gambaran macam mana nak hasilkan video contohnya. Sebab kita dah pilih video sebagai medium kita, kita dah dapat sedikit feeling macam mana nak buat video tu. Ketiga, kita kena kenal pasti kita punya audience. Study. Kita kena pilih audience mana yang kita nak target. Kita kalau nak buat video ni tak boleh main hentam je. Kalau kita main hentam je, buat itu, buat ini, kutip situ, kutip sini, dia umpama kita berniaga, tapi kejap jual itu, kejap jual ini. Dia tak salah, tapi ambil masa untuk berjaya. Nak lebih optimum, kena pilih audience, kena study audience kita, apa yang kita nak target tu. Contoh kalau kita nak buat video, dan video tu kita nak buat untuk golongan pelajar contohnya, pelajar yang nak fun-fun sambil tambah knowledge. Contoh, itu kita punya audience kita, pelajar. Bila pelajar ni kita tahulah pelajar tu umur berapa. Adakah pelajar sekolah rendah ataupun pelajar sekolah menengah dan ke atas. Kita kena tahu spesifik umur berapa, dia punya level pemikiran diorang, gaya bahasa yang diorang boleh terima. Benda-benda tu kena study. Sebab bila kita dah kenal, kita dah study audience kita, baru mudah kita nak plan. Sebaiknya fokus satu niche dulu. Untuk intro, untuk mula-mula ni fokus satu niche saja dulu. Bila kita pilih satu niche, kita mudah nak bereksperimen dan kita analisis result dia. Sebab pakai satu niche, kalau kita awal-awal kita dah main balut semua benda kita buat, kita susah nak analisis mana yang okey, mana yang tak okey. Yang okey ni audience dia siapa, yang tak okey ni, video yang tak berkesan ni, target audience dia kat mana. Nampak? Jadi banyak benda korang akan analisis. Kalau fokus satu niche, mudah sikit. Okey, itu step yang ketiga. Kita kenal audience kita, kita kaji kita punya market. Bila kita dah pilih nak buat video dan kita dah tahu rasa buat video tu macam mana, dan kita dah kenal pasti audience kita siapa, kan, macam mana approach yang kita nak sampaikan, sebab kita dah study audience kita. Proceed yang keempat. Yang keempat adalah develop SOP. Kena plan, kena rancang macam mana nak hasilkan konten kita ni. Kalau konten yang kita pilih contoh ni adalah video, kena plan macam mana nak buat video ni. Sebab kita dah rasa macam mana nak buat video tu kan. Kena plan balik supaya kita boleh mudah hasilkan konten, dalam masa sama kita menjalankan tanggungjawab kita. Sebab kalau kita nak main contoh nak buat video lah, nak jadi YouTuber ke apa kan, mana boleh terus buat video, lepas tu tanggungjawab lain tinggal, tak boleh. Macam mana nak hidup? Kita kena seimbangkan. Sebab tu kena buat SOP, Standard Operating Procedure. Contoh macam saya dah siap satu tempat yang khas untuk buat video. Bila saya nak buat video je, saya masuk, buka lampu kat kamera, dah settle. Saya bukan jenis kalau nak buat video je kena ambil kamera, tengok bateri dah cas ke belum, kena cas dulu, cocok bateri, letak dekat tripod center elok-elok, tarik lighting pula, lampu. Semua tu banyak step. Itu semua kita panggil interruption. Makin banyak interruption, makin susah kita nak produce content. Dia tidak optimize.
Jadi dalam membina SOP tu, kita kena optimumkan SOP tu supaya sesuai dengan kita, sesuai dengan kondisi kita. Kita ada anak ke, kita ada bini ke, kena ada timing cantik supaya tidaklah buat konten tu wife mengamuk-ngamuk. Kan? Kena pandai. Kita kena kreatif dan kritikal masa design kita punya SOP, baru dia punya output tu mantap. Kalau boleh, reduce interruption sebanyak mungkin. Apa yang kita rasa menjadi halangan, cuba design kita punya flow tu untuk buang halangan tu. Macam mana aku nak kurangkan halangan tu walaupun sikit? Contoh, kalau setiap kali nak shoot video kena charge kita punya kamera, cuba buang halangan tu. Itu semua interruption. Supaya lepas ni bila nak shoot video tak payah fikir pasal bateri. Macam mana nak buat? Kena fikir solution dia. Maybe kita akan rancang lepas rakam video, cabut bateri cepat, cocok dekat plug untuk charge. Itu kita punya SOP supaya bila kita nak start buat video lepas ni, tak perlu nak fikir pasal bateri. Ambil, cocok terus. Tak perlu nak check, bateri lupa nak charge apa, tak ada. Nampak? Itu contoh SOP. Kurangkan interruption sebanyak mungkin. Penting untuk tidak tinggalkan tanggungjawab. Sebab kalau kita tak penuhi tanggungjawab kita, ikutlah korang nak buat bisnes ke, nak buat jadi YouTuber ke, nak jadi content creator ke, tinggalkan tanggungjawab, akan ada datang macam-macam masalah. Jadi kena sentiasa fikirkan tanggungjawab kita dalam membentuk SOP tu. Ulang balik, kita dah kenal pasti konten apa yang kita nak buat, video. Lepas tu yang kedua, kita dah cuba buat video, kita dah rasa dah macam mana buat video tu. Okay. Ketiga, kita kenal pasti audience kita dah study market kita macam mana. Yang keempat, kita design SOP. Part kelima ni kita boleh start. Dan start tu bukan sekadar start saja tau. Bila masuk part kelima ni, part running ni, kita kena sentiasa improve. Bila buat video, tengok balik, improve. Buat video, tengok balik, improve. Kita punya SOP ni bukan sekali je buat. Dia akan sentiasa touch up sampai satu masa buat konten ni jadi mudah je. Macam saya tak perlu pening-pening sangat. Saya kalau nak buat konten, saya buat konten. Walaupun konten education macam saya buat ni agak heavy, sebab saya punya konten education bukan jenis yang main cakap sangat. Sebab kalau cakap saja tak susah, kita just perlu buat skrip, kita cakap je. Itu mudah. Bila kena tunjuk konten education secara praktikal, itu take time. Tapi saya boleh buat sebab apa? SOP saya mantap. 5 step yang saya tunjuk tadi, saya dah power. Sebab tu saya boleh efisien dalam menghasilkan konten. Cuma dekat stage kelima ni kena ada beberapa benda yang korang kena kawal. First, jangan kejar subscriber. Itu kebanyakan orang tersalah tu. Dia kejar subscriber, dia kejar follower. Dia kata macam mana ni aku tak grow lagi. Itu problem orang yang selalu saya nampak. Orang yang baru nak start jadi content creator ni, dia banyak fikir bab tu. Nak kejar komen, nak kejar subscriber, bukan. Kejar kualiti dulu. Fokus untuk improve kualiti konten kita. Publish video, tengok balik rasa ada something wrong ni. Next video aku kena improve part benda ni. Improve. Lama-lama kita punya konten akan grow punya. Mulalah akan ada orang datang. Tak apa kalau slow. Jangan jadi macam bisnes yang nak start up je terus meletup, boom. Orang bisnes macam tu kebanyakan ni yang kita boleh tengok sendiri, jenis bisnes yang run dia meletup, lepas tu hilang. Sebelum ni tak dengar apa berita, tiba-tiba nama dia naik, orang semua kenal dia, tiba-tiba dia hilang. Orang semua macam tak kenal balik. Orang semua apa benda mana yang company hari tu. Silap orang tak ingat pun company dia. Jangan fokus untuk kejayaan yang instant. Fokus untuk slowly and steady, makin lama makin naik. Bila kita grow slowly, kita ada banyak kelebihan. Contohnya kita mudah nak buat improvement slowly. Audience kita pun enjoy untuk melekatkan kita sebab dia boleh nampak kita punya perkembangan tu. Kita naik, ada kesilapan, jatuh sikit, lepas tu naik slowly kan. Audience yang makin grow dengan kita tu, lama-lama dia akan makin dekat dengan kita. Susah nak hilang. Dia bukan audience yang instant, dia audience yang rapat dengan kita. Okay? Fokus untuk slow and steady kita punya improvement. Lama-lama kita akan perasan tau, kita punya cara bercakap makin lancar, kita punya konten makin padat, kita rakam pun makin mudah sebab kita punya flow dah cantik, kita rakam video mudah, kita punya kesilapan pun mungkin makin kurang. Jadi senang nak edit video, senang nak shoot video, senang nak publish video. Contohlah dalam kalau case content creation bab video. Bila korang dah betul-betul optimum, live akan enjoy, tanggungjawab kita dapat penuhi. InsyaAllah akhirat pun okey. Alright, so itu sajalah sharing saya pada hari ini. Saya kena tunggu benda ni settle 24 jam untuk kering epoxy ni. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.